Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas Syahmi bin Muhammad Fadil. InsyaAllah pada saat ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Isu Kibat dalam Pentadsiran Pendidikan Islam. Jadi sebelum kita teruskan dengan perbincangan mengenai isu, seeloknya kita tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kibat. Jadi apa itu kibat? Kibat ini merupakan singkatan daripada kemahiran berfikiran aras tinggi. Jadi apakah dimaksudkan kemahiran berfikiran aras tinggi? Ini adalah merujuk kepada taksonomi Bloom ataupun semakan taksonomi oleh Anderson yang mengatakan bahawa peringkat pemikiran itu ada 6 tahap. Yang dimulai yang pertamanya, kalau ikut semakan oleh Anderson, yang pertamanya adalah mengingati, yang kedua adalah memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan akhirnya adalah mencipta. Dan di dalam 6 peringkat ini, kibat ini dikatakan terletak pada 3 bahagian yang teratas, iaitu yang bermula daripada menganalisis, menilai dan juga mencipta. Manakala bagi 3 yang bawah itu merupakan kibar, iaitu kemahiran berfikiran aras rendah. Jadi kibat pada masa ini merupakan salah satu keperluan di mana individu pada hari ini digalakkan untuk membudayakan kibat, kerana pada dunia hari ini cabarannya begitu tinggi, dan kalau ingin bersaing di peringkat yang global, di peringkat yang tertinggi, maka seseorang individu itu haruslah mempunyai kemahiran, yakni perlu ada budaya untuk melaksanakan kibat dalam kehidupan dia. Jadi kalau dalam konteks pendidikan, maka kerajaan telah pun meletakkan sasaran di mana di dalam pendidikan Malaysia ini perlu, maknanya pendidikan itu dapat membentuk individu-individu ataupun rakyat yang mempunyai kemahiran berfikiran aras tinggi. Yang ini seperti mana yang kita lihat di dalam FPK, seperti mana kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, dan salah satu sasarannya adalah untuk melahirkan maknanya murid yang mempunyai kemahiran berfikir. Seperti yang kita lihat dalam antara salah satu daripada 6 aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan juga kreatif. Jadi hal ini supaya murid-murid yang dilahirkan ini, mereka ini dapat maknanya mencapai kesejahteraan diri dan kemudian memberi sumbangan kepada diri, masyarakat juga negara. Jadi salah satu keperluan pada masa kini dan akan datang, maka perlu kepada murid untuk menguasai kibat. Namun begitu, pelaksanaan kibat di dalam negara kita ini mengalami beberapa isu, dan isu ini telah timbul oleh sebab kerana beberapa halangan yang telah pun berlaku. Antaranya adalah yang pertama, isu kurang pendedahan murid dan guru mengenai kibat. Jadi di sini kita lihat bahawa berlakunya kegagalan pelaksanaan kibat di peringkat sekolah adalah disebabkan kurang pendedahan murid dan guru mengenai kibat. Jadi antara faktor-faktornya, yang pertama adalah kurang tahu. Jadi bila mana kurang tahu, maka di situ akan berlakunya kurang faham. Bila kurang faham, maka pembudayaan ataupun amalan itu adalah kurang. Jadi bila amalan itu kurang, maka pembudayaan kibat di peringkat sekolah juga kurang. Jadi adalah penting, maknanya untuk murid dan juga guru, mereka ini perlu tahu terlebih dahulu apakah itu kibat, apakah konsep kibat, ciri-ciri kibat, model-model kibat. Jadi apabila mereka mengetahui tentang semua ini, maka barulah mereka boleh memahami, menghayati dan seterusnya mengamalkan amalan budaya kibat itu di peringkat sekolah.
Jadi terutamanya sekali adalah guru lah kan. Disebabkan guru ini, mereka ini di sekolah mereka adalah pendidik. Jadi kalau sekiranya guru itu sendiri pun tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan kibat, maka bagaimana mereka ingin mengajar murid-murid mereka untuk membudayakan amalan kibat. Jadi sebagai seorang guru, mereka haruslah memantapkan diri mereka dengan budaya kibat. Kemudian daripada itu, barulah mereka boleh mendidik dan juga membimbing anak murid mereka untuk mengamalkan, membudayakan kemahiran kibat ini. Jadi apabila kurang pendahan, apabila guru ini mempunyai kurang pengetahuan tentang kibat, kita lihat maknanya pembudayaan di sekolah itu merupakan sesuatu yang agak mustahil. Jadi ialah sebabkan mereka tidak tahu kan. Jadi daripada segi mengajar itu, mereka tidak dapat menerapkan kibat dalam sesi PDP yang telah mereka rancang. Kalau dalam peperiksaan itu, mereka ini tidak dapat untuk menerapkan soalan-soalan yang boleh memupuk pemikiran kibat ini. Jadi apabila guru ini kurang mengimplementasikan unsur-unsur kibat di dalam sesi PDP, jadi ini menyebabkan murid juga kurang menerima pendedahan mengenai kibat. Itu yang pertama, iaitu kurang pendedahan murid dan guru mengenai kibat. Jadi antara solusi ataupun cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi mengatasi kurang pendedahan ini sudah semestinya dengan membanyakkan pendedahan. Jadi bagaimana kita ingin mendedahkan dengan lebih, yakni kibat kepada murid dan guru? Yang pertamanya adalah kita banyakkan program. Kita adakan kursus, kita akan adakan ceramah kepada murid dan juga guru. Jadi dengan ada program-program ini, mana murid dan guru ini mereka mendapat pendedahan, mereka dapat pengetahuan, mereka mendapat pemahaman apakah itu kibat sebenarnya dan bagaimana mereka boleh mengaplikasikan kibat dalam pendidikan. Dan kemudian seterusnya mereka membudayakan amalan kibat. Jadi itu yang pertama, iaitu program. Dengan kita buat program. Yang kedua adalah kita banyakkan kolaborasi. Seperti yang kita tahu bahawa tidak semua sekolah mempunyai mereka yang berkepakaran di dalam kibat. Cuma yang ada pun cuma segelintir sekolah sahaja. Jadi bagi maknanya untuk berlakunya pemantapan kibat di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai kemahiran ini, salah satu caranya adalah dengan adakan kolaborasi, di mana guru-guru yang mahir tentang kibat ini, mereka ini membuat program di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru yang berkemahiran tentang kibat. Jadi kolaborasi ini dapat membantu maknanya berlakunya jalinan ilmu. Yakni maknanya daripada sekolah yang mampu berkemahiran kibat, maknanya boleh membantu sekolah yang tidak mempunyai kepakaran. Seperti yang kita tahu sebagai contohnya di kawasan pedalaman, di kawasan Sabah dan Sarawak ini, terutamanya lagi kawasan pedalaman, mereka ini kurang menerima kunjungan guru-guru daripada luar. Jadi dengan adanya program kolaborasi ini sebenarnya membantu, maknanya membangun sekolah itu untuk membangun dengan usaha mereka sendiri. Maknanya mereka tidak perlu tunggu pengambilan guru yang baru, tetapi mereka boleh ambil inisiatif sendiri dengan mengadakan program kolaborasi bagi mendapatkan kemahiran berfikiran aras tinggi. Yang ketiga adalah dengan melebarkan jaringan internet. Seperti yang kita tahu bahawa dunia kini berada di hujung jari, kan? Jadi banyak kelas-kelas ataupun kursus-kursus yang boleh kita dapat secara atas talian. Jadi kelebihan ini tidak didapati oleh sebahagian kawasan pedalaman kerana mereka ini masih lagi tidak memperoleh jaringan internet di kawasan mereka. Jadi hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melakukan pembelajaran kendiri bagi memahirkan diri mereka dengan kemahiran kibat ini. Maka perlulah
kerajaan mempergiatkan usaha mereka lagi supaya jaringan internet ini dapat dilebarkan ke seluruh pelosok kawasan di negara Malaysia ini, supaya setiap rakyat yang berada di mana-mana sahaja di sekitar Malaysia ini, mereka ini boleh melakukan pembelajaran kendiri dengan adanya internet ini. Jadi itu adalah antara cadangan-cadangan yang boleh diambil bagi mengurangkan pendedahan murid dan guru mengenai KIBAT. Kesimpulannya, maka semua pihak perlu memainkan peranan. Tak semestinya guru, tak semestinya murid, tak semestinya pemimpin sekolah, tetapi semua pihak perlu memainkan peranan, baik daripada pihak atasan ataupun orang bawah, ibu bapa, komuniti masyarakat. Semuanya ada peranan masing-masing dalam bidang pendidikan. Jadi bersatu teguh berjalan roboh, maka semua pihak ini perlu berasa bertanggungjawab dalam memastikan bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini dapat dilaksanakan bertujuan bagi melahirkan generasi-generasi yang maknanya yang berkredibiliti, yang berintegriti, yang maknanya mampu membawa diri mereka ke arah yang lebih baik. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.